Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1287 malam ini. Perdana Menteri dikagumi Indonesia. Pengampunan Anwar tidak boleh dicabar. Allah tidak boleh ditipu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja pertama beliau ke luar negara. Anwar disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono. Turut sama dalam lawatan tersebut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Adlan Muhammad Syafiq. Rombongan Anwar diraikan dengan upacara yang amat meriah di Indonesia bila melakukan pertemuan empat mata bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Anwar Ibrahim bersama Jokowi menyaksikan penyerahan 11 Letters of Interest atau LOI daripada perusahaan Malaysia untuk penyertaan dalam pengembangan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara oleh Menteri MITI Tengku Zafrul kepada pengerusi Lembaga Pihak Berkuasa IKN Nusantara Bambang Susantono. Selain itu, 8 nota kefahaman atau MOU antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia turut ditandatangani dalam kunjungan tersebut. Anwar Ibrahim juga menyampaikan syarahan umum dan menghadiri sesi pertemuan dengan diaspora Malaysia di Jakarta. Syarahan beliau mendapat review yang amat positif daripada Dr. Syahganda Nainggolan, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau lebih dikenali sebagai KAMI. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan ceramah memukau di hadapan ratusan tokoh-tokoh yang menyesaki ruangan Auditorium Bank Mega Jakarta siang tadi. Katanya dalam satu hantaran yang diterbitkan di portal publica.r.mob.id. Ceramah tersebut bertemakan leadership diaturkan oleh Chairul Tanjung atau City Corporation. Mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memukau? Pertanyaan ini menjadi perbahasan teman-teman kami. Kita akan mengurai dua hal besar, yakni sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim dan fikirannya. Sosok ini terlihat dalam gaya orasinya di podium. Dia benar-benar singa podium, matinya tajam seperti singa, menatap seluruh sudut audiens yang hadir, bicaranya lugas dan detail, tidak membiarkan audiens menerka-nerka makna. Dia berusaha pula membuat bahasa yang kurang dikenali di Malaysia seperti oligarki atau konglomerat di Indonesia terpahami. Demikian pujian tokoh aktivis Indonesia ini terhadap Anwar yang tidak dipengaruhi oleh jalur politik. Menurut Dr. Syahganda dalam syarahannya, Anwar mengaitkan Islam, demokrasi dan keadilan dengan tema kepimpinan. Beliau melihat Anwar mengutip banyak tokoh dan pemikir Islam seperti Sayyidina Ali, Ibn Rusdi, Al-Ghazali dan lain-lain, selain mengutip Quran, Surah As-Saf dan hadis tentang kepimpinan. Dari sini terlihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungkan seluruh pemikiran dia pada nilai-nilai Islam. Bahkan ketika menyinggung sikap optimisme yang selalu dia miliki harus terkait pula dengan Tuhan Yang Maha Esa, ujarnya. Dalam syarahan tersebut, ketika melihat Islam sebagai sebuah ajaran, Anwar menggalakkan critical thinking. Dr. Syahganda memetik kenyataan Anwar bahawa umat Islam tidak boleh terjebak dalam taklid buta. Akal yang diberikan Tuhan harus digunakan supaya manusia tidak salah mentafsirkan ajaran agama. Katanya inilah keluasan fikiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika melihat seputar kontroversi pemikiran Ibn Rusdi versus Al-Ghazali tentang incoherence of philosophy. Bercakap tentang demokrasi, Anwar berkata pemimpin harus mendengar suara orang-orang di sekitarnya, juga harus menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. Menjadi pemimpin harus mengikuti proses yang benar.
Fikiran Fukuyama tentang democratic accountability yang mengingatkan jangan melakukan pilihan raya umum secara curang menjadi rujukan Anwar. Kalau sudah berkuasa harus deliver. Maksudnya dalam istilah Anwar sesuaikan perkataan dengan perbuatan, ujar Dr. Shah Ganda. Demokrasi menurut Anwar juga harus mempertimbangkan keadilan hak-hak kaum minoritas. Meskipun Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, Islam menurutnya juga harus melingkupi ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Intinya seorang pemimpin itu harus berfikir tentang keadilan untuk semua. Menurut Anwar, hidup ini tidak bermakna jika tidak bermanfaat untuk orang-orang miskin. Pemihakan kepada orang miskin bersifat universal. Perdana Menteri Malaysia itu juga berjanji bahawa tenaga kerja Indonesia TKI akan berubah lebih baik di era pentadbirannya yang belum pernah terjadi di era pemerintahan Malaysia sebelum ini. Janji ini dia sampaikan bukan kerana TKI itu orang Indonesia, tetapi lebih kerana masalah humanity. Datuk Anwar Ibrahim sensitif pada nasib orang miskin. Bahkan dia mengatakan penderitaan yang dialaminya di penjara tidak bermakna jika dibandingkan dengan penderitaan rakyat, tegas Dr. Shah Ganda. Beliau juga memuji sikap Anwar yang mementingkan kesejahteraan rakyat berbanding dengan hanya keuntungan korporat. Anwar berpendirian bahawa akumulasi modal tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang sahaja. Perdana Menteri itu melihat pembanterasan kemiskinan harus dimulai dengan peningkatan kualiti pendidikan. Jangan terjebak pada barbarian specialization di mana specialization atau pengkhususan dicapai melalui pengorbanan sisi humanity dan morality. Harus ada keseimbangan di antara kedua-duanya. Demikian aktivis di Indonesia melihat sosok Anwar yang menurutnya luar biasa. Di sini maksud luar biasa bukan luar tabi'i seperti yang dicanang oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan para walaun. Walau apapun label yang diberikan oleh musuh Anwar dan umumnya Pakatan Harapan, sosok pengerusi gabungan 4 parti iaitu Keadilan DAP, Amanah dan UBKO itu tetap diraikan dan dikagumi di peringkat antarabangsa. Jangan sampai gila meroyan kerana terlampau hasad dengki kepada sosok yang bernama Anwar. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan seorang peguam untuk mendapatkan kebenaran, meneruskan rayuan bagi meneruskan tindakan undang-undang terhadap pengampunan diraja yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama Datuk Pinalini dan Datuk Vernon Ong Lam Kiat membuat keputusan itu secara sebulat suara. Mahkamah Rayuan pada 21 September 2021 membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap beliau dalam Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan oleh Muhammad Khairul Azam. Menurut Mahkamah Rayuan, keputusan itu dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja yang tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah. Terdahulu Peguam Muhammad Khairul Azam memfailkan saman pemula pada 26 Februari 2020 dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defendant. Beliau mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan pilihan raya umum ke-14. Katanya pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh Yang di-Pertuan Agong bercanggah perkara 42/4 dan -5 Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Menurut Muhammad Khairul, Lembaga Pengampunan ketika itu belum dibentuk dengan sempurna. Berikutan negara baru saja selesai menjalankan pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses membentuk kerajaan baharu. Berikutan itu pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dalam Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul mempunyai locus standi atau hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman berkenaan. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya. Anwar kemudian merayu kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu di Mahkamah Rayuan yang membenarkannya pada 21 September 2021. Muhammad Khairul tak puas hati lalu membuat rayuan di mahkamah paling tinggi di negara ini iaitu Mahkamah Persekutuan. Namun dalam penghakiman lisan ringkas yang disampaikan selepas panel mendengar hujahan daripada peguam pagi tadi, Tengku Maimun berkata bahawa Mahkamah Rayuan telah membuat penemuan fakta bahawa Lembaga Pengampunan telah ditubuhkan dengan betul pada Mei 2018. Katanya isu kuasa pengampunan Yang di-Pertuan
Pertuan Agong adalah sesuatu yang tidak boleh dicapai di mahkamah yang telah diselesaikan. Kami dapati perkara itu telah menjadi akademik, iaitu permohonan untuk kebenaran merayu ditolak tanpa perintah kos, kata Tengku Maimun semasa prosiding dalam talian lapor beberapa media. Semakin meroyanlah puak-puak yang sentiasa mencari kesalahan Kerajaan Perpaduan. Pada 8 November 2022, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyerang Pakatan Harapan dengan mengaitkan gabungan itu dengan fahaman komunis serta golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Parti dalam PH ini macam-macam jenis ada, yang komunis ada, yang anti Tuhan pun ada, yang liberal pun ada, LGBT pun ada, yang bagi rasuah pun ada, yang terima rasuah pun ada. Semua ada dalam parti mereka. Ini menjadi satu masalah, kata Abdul Hadi dalam satu majlis di Temerloh di Petik, Malaysia kini. Ketika berkempen pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Tioman, Abdul Hadi terus mempersoalkan kredibiliti Anwar sebagai Perdana Menteri, sama ada cukup syarat atau sebaliknya untuk memegang jawatan tersebut. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata Anwar adalah bekas individu yang dihukum mahkamah kerana kesalahannya. Ini satu penipuan terhadap rakyat. Rakyat mesti balas penipuan ini. Jangan biarkan. Ini satu kemungkaran yang besar. Kita mesti lawan, katanya di Petik Media. Selepas kalah di Tioman, Abdul Hadi terus meroyan pada hampir setiap tulisan minda presidennya bahawa kerajaan perpaduan ini adalah di luar tabi'i. Bukan kita tak tahu kenapa istilah di luar tabi'i itu amat gemar digunakan oleh Abdul Hadi dan para walaun. Ia sebagai satu percubaan untuk mengingatkan kita kepada kes liwat 1 dan kes liwat 2 yang satu dunia tahu hanyalah pendakwaan politik. Untuk rekod kumpulan hak asasi manusia antarabangsa, Amnesty International menganggap Anwar sebagai prisoner of conscience atau tahanan hati nurani. Pada 16 Mei 2018, semasa mengalu-alukan keputusan Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad Karimah berkata pihaknya telah berkempen untuk kebebasan Anwar selama 20 tahun. Anwar should never have been jailed in the first place, tegas Setiausaha Agong Amnesty International Salil Shetty. Pada dasarnya Anwar tidak patut dipenjara atas dakwaan bermotifkan politik, kata Badan Antarabangsa itu. Kini Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan. Apa kata gerombolan yang hasad dengki kepada Anwar dan penunggang agama? Adakah Ketua Hakim Tengku Maimun akan ditakfiri? Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Muhammad Yusni Matpiah berkata, berkat kesabaran dan istiqamah PAS dengan perjuangan Islam ini, pasti kelak parti itu akan dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya hanya Islam yang membawa Islam sebenar, yang lain itu hanya kosmetik dan palsu. Jangan bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita yang memperjuangkan agamanya. Allah tidak boleh ditipu walau sejauh mana pun Islam kosmetik yang mereka taja dan walau sejauh mana pun serangan fikiran yang mereka tujukan kepada PAS, katanya dalam satu kenyataan Harakat Daily 9 Januari. Katanya kepalsuan tersebut sudah mula dapat dilihat. Apa yang penting kita tidak terjebak ke dalam gelanggang permainan yang sedang mereka atur. Jangan sekali-kali. Gelanggang mereka adalah fitnah dan adu domba. Gelanggang kita adalah ilmu dan integriti serta politik yang benar-benar bersih berteraskan syariat Islam melalui pendekatan budaya politik matang dan sejahtera dakwanya. Tanpa menamakan mereka yang mengamalkan Islam kosmetik yang didakwanya palsu itu, Muhammad Yusni hanya menggunakan peluru penabur untuk menyerang. Agaknya takut kedesaman. Demikian dahsyatnya angin takfiri yang ditiup oleh penunggang agama. Kebetulan Amanah baru sahaja selesai mengadakan konvensyen Nadwah Ulama Nahdah Jadidah atau NUNJI 2023 yang bertemakan kerangka perpaduan berteraskan rahmatan lil alamin di Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz SUK Shah Alam, Selangor Sabtu lalu. Konvensyen ini menghimpunkan para ilmuwan dan ahli akademik bagi membincangkan situasi perpaduan dalam negara yang selama ini menjadi lambang perjuangan Parti Amanah dan Pakatan Harapan. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang dalam ucapan perasmiannya menyelar kempen tidak bertanggungjawab daripada pihak lawan yang boleh menyebabkan perpecahan antara rakyat Malaysia. Beliau mengambil contoh bagaimana Melayu Islam ditakut-takutkan dengan kempen berbau sentimen perkauman dan agama yang melampau. Mereka ini diancam dengan ayat jika PH menang maka kaum Cina akan memerintah. Lebih dahsyat, anak kecil disogok dengan ketakutan palsu seperti kanak-kanak perempuan tidak boleh pakai tudung dan perlu menggunakan skirt pendek di sekolah. Manakala
manakala pelajar lelaki perlu menggunakan seluar pendek. Ujarnya, Ahmad Awang berkata kenyataan politik yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan yang melampau ini telah mencetus kebimbangan bukan sahaja rakyat yang cintakan keharmonian, bahkan juga raja-raja Melayu yang mahu ia dibendung. Naratif ketakutan kaum dan agama dalam kempen pilihan raya umum yang lalu telah mewujudkan prejudis dan ketakutan antara kaum di Malaysia yang sekian lama menikmati kehidupan harmoni walaupun berlainan bangsa, budaya dan agama. Tegas Ahmad Awang. Sehingga hari ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang masih berteriak seolah-olah Islam dinafikan kemenangannya. Tidak mengherankan juga berlaku penubuhan kerajaan di luar tabi'i demokrasi pasca pilihan raya umum ke-15 kerana PAS berjaya mendapat jumlah kerusi terbesar. Walaupun PAS telah berusaha bersama dalam Perikatan Nasional daripada pelbagai parti yang tidak ekstrim untuk menubuhkan kerajaan campuran mengikut prosesnya tanpa PAS menjadi pemimpin utama. Dakwa Abdul Hadi dalam tulisannya Islam dilarang bernegara terbitan Harakat Daily 9 Januari. Abdul Hadi mendakwa PAS ditentang oleh DAP dan Pakatan Harapan kerana menentang Islam. Maka PAS tidak merasa hairan kerana mendapat tentangan daripada parti seperti DAP dan lain-lain parti yang nyata ideologinya menentang Islam walaupun kini bertukar nadanya kepada tidak bersuara secara terang-terangan. Hal ini disebabkan mereka sudah berjaya mengadakan pasukan baharu daripada kalangan rakan-rakan berwajah Islam yang berwalikannya. Mereka itu laksana kayu bersama mata kapak bagi menebang pokok besar. Mengambil pendekatan menipu dengan segala cara seperti melaksanakan amar makruf secara terpilih dan menjadi syaitan bisu terhadap kemungkaran yang nyata, tegasnya. Justru siapa yang guna gelanggang fitnah dan adu domba? Siapa pula yang menggunakan gelanggang ilmu? Jom Channel ingin mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rosak Malaysia yang menahan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat pada 6 Januari lalu kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan sebelum ini adalah agensi yang sama ketika Perikatan Nasional memerintah sepanjang 2020 hingga 2022. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki juga individu yang sama. Kerajaan perpaduan tidak menukar mereka demi keadilan sejagat. Hanya pihak yang mengamalkan amar makruf secara terpilih sahaja yang tidak sudah-sudah meratib dan melabel serta buta kebejatan di depan mata. Adakah Allah akan memberi keberkatan kepada gerombolan yang dikatakan mendapat dana menerusi bayaran kontraktor sebanyak 3 hingga 5% yang dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik? 92.5 bilion ringgit adalah dana kerajaan, iaitu wang rakyat yang didakwa diseleweng. Fikirlah, siapa yang tidak ada integriti, tidak bersih dan menyeleweng pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu? Sudah tentu, ia bukan Pakatan Harapan. Rakyat tahu siapa yang mengamalkan Islam kosmetik kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.